Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Aktiviti hari ini ialah menjawab soalan pemahaman. Okay, sebelum tu murid-murid kena rujuk buku teks pada muka surat 44. Lepas ni kita akan membuat perbincangan tentang soalan pemahaman. Okay, sebelum tu kita baca dahulu untuk memahami maksud ataupun mendapatkan maklumat daripada teks berikut. Okey, kita mula. Tutup supaya selamat. Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada satu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya, Encik Salim, mendapati longkang itu perlu ditutup. Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemasnya. Beliau berharap agar kemalangan tersebut tidak berulang lagi. Kini, Hanif dan adiknya boleh menunggang basikal dengan selamatnya. Okey, sekarang kita akan jawab soalan pemahaman. Okey. Kita lihat soalan yang pertama. Apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Okey, mari kita imbas kembali apa yang berlaku kepada Hanif. Okey, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Mengapa dia terjatuh daripada basikal? Kalau lihat dalam raja ini, dia telah menunggang basikal dan roda basikal ini termasuk ke dalam longkang tersebut, menyebabkan dia cedera. Okey, jadi itu bahayalah. Maksudnya longkang yang terbuka boleh menyebabkan kemalangan. Okay, kita jawab di sini. Longkang yang tidak ditutup boleh menyebabkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. Okey. Ataupun boleh longkang yang tidak ditutup boleh menyebabkan kemalangan yang tidak diingini berlaku ataupun kemalangan berlaku. Okey, soalan yang kedua, mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Kita perlu memasang penutup longkang supaya kita boleh mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Kita perlu memasang penutup longkang supaya kita boleh mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey, sesuai tak jawapan ni? Ataupun kita boleh jawab, kita perlu memasang penutup longkang supaya persekitaran rumah menjadi lebih selamat. Salah satu contoh cara kita menjawab. Okey, soalan ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif jatuh?
Okey, yang kita boleh nampak ialah Hanif terjatuh disebabkan oleh basikalnya yang termasuk ke dalam longkang. Hanif terjatuh kerana roda basikal yang ditunggang olehnya termasuk, ataupun kita kata tergelincir ke dalam dan menyebabkan longkang pun cukuplah. Hanif terjatuh kerana roda basikal yang ditunggang olehnya tergelincir ke dalam longkang. Okey, cukup. Soalan yang keempat. Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Kita lihat ciri-ciri penutup longkang yang selamat. Okey, di sini ya. Ciri penutup longkang yang selamat ialah diperbuat daripada bahan yang kukuh, dan satu lagi, pemasangan dilakukan dengan kemas. Pemasangannya dilakukan dengan kemas. Okey, ini adalah dua ciri yang penting. Okey, kalau kukuh tapi tidak dipasang dengan kemas pun boleh menyebabkan orang yang berjalan tersadung dan jatuh. Betul tak? Okey, jadi dia kena ada dua-dua ciri ni. Satu, dia mesti kukuh. Satu, mestilah penutup tersebut kukuh dan kemas. Okay, pemasangannya kemas. Okey, apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Okey, kita tulis dulu. Nilai murni ditunjukkan oleh Encik Salim ialah, apakah nilai murninya? Ialah kasih sayang. Okey, kenapa kita kata kasih sayang? Sebab kerana kasih sayanglah Encik Salim ini sayangkan anak dan dia lihat anaknya jatuh, cedera disebabkan oleh keadaan rumah yang tidak selamat. Jadi dia bertindak untuk menutup longkang yang terdapat di persekitaran rumahnya. Itu adalah disebabkan oleh kasih sayang terhadap keluarganya. Okey. Jadi selepas ini murid-murid perlu cuba menjawab buku aktiviti pada muka surat 49. Okey, ada 4 soalan. Soalan pemahaman. Jadi, murid-murid perlu baca dahulu dan kemudian jawab ke-4 soalan ini. Okey, nombor 1. Mengapakah dahi Aidan bengkak? Boleh cari maklumat daripada teks. Selain bucu meja, di manakah pelindung bucu ini sesuai dipasang? Yang ni pun kita boleh cari daripada teks. Okey, yang ketiga, adakah pelindung bucu mudah dipasang? Mudah atau tidak? Ada juga dalam teks jawapan. Kecuali jawapan yang keempat. Soalan yang keempat, apakah tindakan kamu sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja? Okay, cuba bayangkan kalau murid-murid sendiri yang terlanggar bucu meja dan bengkak ataupun luka ataupun cedera. Apa tindakan kamu kalau di rumah? Apa yang kamu buat?
Bagaimana? Okey, yang ini kita kena fikirkan sendiri dan jawab mengikut pendapat masing-masing lah. Tapi kebiasaannya kalau kita mengalami kecederaan, kalau anak-anak mengalami kecederaan, apa yang perkara yang dibuat perkara pertama yang mesti dibuat? Biasanya kita akan memberitahu ibu bapa, betul tak? Ibu bapa atau penjaga yang ada masa itu supaya mereka boleh membantu merawat kecederaan kita dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, sebab kalau anak-anak masih belum boleh, mungkin belum lagi boleh dibenarkan untuk menggunakan kotak kecemasan. Okey, mungkin ada bahan-bahan ubat-ubatan yang berbahaya ataupun gunting yang tajam. Okey, jadi biasa tindakan awal ialah kita kena beritahu ibu atau ayah ataupun orang dewasa di dalam rumah dengan segera. Cikgu bagi idea sajalah ya. Okey. Setakat itu saja perbincangan dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa murid-murid cuba jawab aktiviti pada muka surat, aktiviti pada buku latihan pada buku aktiviti muka surat 49 ya. Okey, dengan ini sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat belajar.